Alright. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera korang. So hari ni cikgu cuba tukar background sikit. Sikit je lah. Okay, sikit je. So korang boleh nampak. Mungkin tak nampak sangat kot sebab cikgu dah share screen. So korang tak nampak sangat. Dia tulis electromagnet. Tu je. Okay, so kita nak pergi ke paper 2, sambungan perbincangan kita last class. So last class kita dekat navigation panel. Okay. So hari tu kita habis kat sini. Muka surat berapa ni? 354. 354. So last class cikgu dah ajar korang macam mana nak lukis, macam mana nak guna Fleming left hand rule. So tanpa guna Fleming left hand rule, korang boleh dapat arah force dengan cara drawing, dengan cara melukis. Okay, apa nama cara melukis tu? Siapa ingat lagi apa nama cara melukis tu? Cikgu ajuk rule. Okay, tu ya je. Cikgu ajuk drawing rule tu ya je. So itu cara lukis lah hari tu. So hari ni kita nak tengok lagi soalan berikutnya. So dekat sini ada soalan melibatkan a moving coil emitter. Okay, a moving coil emitter. So emitter pun menggunakan konsep elektromagnet. Ni antara application lah. Nanti kat bawah kita akan tengok lagi application. So ni pun antara application dia. Maksudnya, kalau kita cuba tengok dekat sini. Okay, so kita ada magnet utara selatan. Kemudian kita ada soft iron cylinder. Soft iron cylinder tu kira dah okey dah. Soft iron cylinder. And then kita ada jarum ni. Cikgu tanda pakai ni warna hitam, warna merah lah. Jarum ni pergi dekat nombor 1 tu, pergi dekat kosong tu. So dia belum berputar lah, dia belum berputar. Okay, so bila ada arus mengalir, okay, so arus mengalir, so benda ni akan, emitter tu maknanya wire kat tengah ni, copper wire ni akan rotate. Okay, copper wire akan rotate. So yang belah kanan ni akan turun ke bawah, yang belah sini akan berpusing ke sana. So dia akan berpusing arah jam, jadi jarum ni pun akan bergerak ke arah kanan lah. Okay, so dia baca nombor 1, 2, 3 bergantung kepada current yang flow. So dari situ kita boleh dapat bacaan current. Kita dapat bacaan current tu because of bila ada current flow dalam emitter ni, copper wire tu akan rotate. So jarum tu akan bergerak kepada scale yang ada kat situ. So kalau ditunjuk nombor 1, bermaksud current yang mengalir adalah 1 ampere. Okay, current yang mengalir adalah 1 ampere. Cuba kita recap balik elektrik. Siapa ingat apa maksud 1 ampere? From previous class, cikgu ada bagi tahu pasal 1 ampere. So what is the meaning of 1 ampere? 1 charge per second. 1 charge flow per second. Satu charge mengalir dalam circuit tu, dalam lita tu, dalam masa 1 saat. Okey, setiap 1 saat lah. So dekat sini, kita ada soalan nombor 7 ni, sambungan dia. The scale of the emitter in diagram 7.3 is not uniform due to incorrect shape of a magnet. Okay, so bentuk magnet ni tak betul. Right. So bentuk magnet ni korang akan pakai untuk motor, korang akan pakai untuk ammeter. Bentuk magnet yang sama korang akan pakai untuk generator. Okay. So the question is, apa bentuk magnet yang korang nak pakai? Apa bentuk magnet yang korang nak pakai? Okay.
this is question. Oops, ada yang baru masuk. Alah, cikgu punya mouse tak boleh berfungsi pula hari ni. Astaghfirullahaladzim. Okay, so apa bentuk magnet dia? So bentuk magnet dia mestilah bentuk semi circle. Okay. Semi circle macam ni? Macam ni. So pandangan dari atas je. Pandangan dari atas tau. Kalau lukis di tepi macam mana? Lukis di tepi macam ni lah. Gitu. So ini North Pole. Ini South Pole. Okay, bentuk dia mesti macam tu. So dia suruh in the space below, draw the correct shape of magnet and the pattern of magnetic field produced when the magnet is used. Pada ruang di bawah, lukis bentuk magnet yang betul dan corak medan magnet. Okay. So dia ada 3 markah kat situ. Okay, macam mana kita nak buat 3 markah dia? Alright. Benda rotate. Okay, cikgu cuba lukis 2D tau. 2D ni pandangan dari atas 2D ni pandangan dari atas. So cikgu kalau U-shape magnet boleh ke? U-shape magnet U-shape magnet tak boleh. Sebab beza tau. U-shape magnet macam ni. Kalau U-shape dia macam ni U-shape. Contoh kan, ni utara, ni selatan, ni U-shape. Okay, so semicircular ada gini. Sebab U dia tak bentuk ni tau. Macam bentuk U kan dia macam ni. Dia bukan bentuk semicircle. Ada beza. That's why tak boleh tulis U-shape. Dia bukan U-shape. Dia tulis semicircular. Okay, semicircular. So semicircular ni, sini north. Ni pandangan dari atas tau. Pandangan dari atas. Pandang dari atas. North. Belah sini semicircle dia. South. Cikgu follow gambar tu. Okay. And then dekat tengah-tengah tu, kenapa nak buat semicircle? Sebab bila wayar copper tadi, yang macam ni lah wayar copper dia, cikgu buat pandang atas. Ni tau ni yang cikgu garis tu lebih untuk ni. Okay, korang tengok ni cikgu pakai warna hijau ni kat sini. Ni, yang cikgu garis warna hijau ni. Okay, pandangan dari atas dia warna hijau macam ni. Supaya wayar ni, dia akan rotate nanti clockwise. Okay, so bila benda rotate kan dalam bentuk bulatan. Dia berputar dalam bentuk bulatan. Okay, so 3 markah tu nak lukis macam mana? Okay, 3 markah tu korang akan lukis macam ni. Korang perlu lukis radial magnetic field. Okay, korang nak kena lukis radial magnetic field. Bahasa Melayunya apa Oh, jap. Siapa tahu bahasa Melayu dia? Ada tak siapa yang teringat? Medan magnet something. Medan magnet jejarian tak? Yes. That one. Medan magnet jejarian. Bahasa Melayu dia medan magnet jejarian. Bahasa Inggeris dia radial magnetic field. Okay, radial magnetic field. Okay, soalan dia macam mana kita nak lukis radial magnetic field? Astaghfirullahaladzim. Radial magnetic field. Macam nak lukis radial magnetic field. Radiasi. Bukan radiasi. Radial tu macam radius tau. Radius kan. Radius. So radius kan untuk bulatan. Okay, dipanggil radial magnetic field. Bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya medan magnet jejarian. Okay, so korang dah lukis pertama semicircle. Kedua, korang akan lukis medan magnet jejarian tu bentuk dia mesti dari north to south, sama. Okay, north to south. Tapi dia north to south yang macam ni. Dia macam ni cuba cakap. Okay, yang tengah-tengah ni north to south macam ni. Korang tengok cikgu lukis warna merah tu. Tengah-tengah tu biasalah. Anak pandang mesti north to south sebab magnetic field for magnet, medan magnet untuk magnet, memang arah dia utara ke selatan.
Tu memang arah dia utara ke selatan. Cuma bila radial ni dia jadi gini. Yang bawah ni pula jadi gini. Macam tu. Okay. Dia macam macam mana nak cakap? Dia macam ada curve sikit. Tu dia punya kita panggil radial magnetic field. Medan magnet jejarian. Tu yang cikgu pakai warna merah ni. Okay, tu untuk menunjukkan. Okay, ni anak panah je. Ni anak panah dia. Kalau korang nak lukis lebih pun boleh juga. Tapi lukis lebih dia macam ni lah. Ada curve sikit. Okay, dia ada curve sikit. Okay, tu radial magnetic field. Okay, tu untuk lukisan 3 markah. So ada magnet, ada curve. Magnet tu curve. Lepas tu anak panah. And then situ 3 markah. Takkan tak tanya reason. Okay, it's not uniform due to incorrect shape. Okay, so dia kata tadi tak uniform sebab shape tak betul. So sekarang shape dia dah betul. Okay, and kita pun dah lukis magnetic field dia. So kita dah jawab B1. Okay, boleh ke B1? Dapat Dapat, cikgu bagi yang nombor 2. B2 bagi one reason why the magnet should have the shape as suggested. Okay, apa sebab magnet tu kena ada dalam, kenapa magnet ni kena dalam bentuk macam yang korang lukis tadi? Apa reason dia? Supaya uniform. Uniform apa? Supaya uniform tu macam nak betul, tapi uniform apa? Uniform scale. Okay, alright. Ada jawapan supaya uniform scale. Alright, 1, tak apa. Strong magnetic field produce. Okay, kekuatan medan magnet yang lebih kuat. Lagi? Kalau kekuatan medan magnet, 3 faktor je. Ingat balik, apa 3 faktor kekuatan medan magnet? Okay, 3 faktor nak dapat kekuatan medan magnet yang lagi kuat adalah pertama, current. Amount of current. Higher current akan ada higher magnetic field, so akan ada higher force. Lagi banyak arus, lagi bertambah kekuatan magnet, lagi banyak daya. Okay, lepas tu kedua, number of turn. Ketiga, use stronger magnet. Okay, apa lagi jawapan? Distributed evenly. Distributed evenly. Apa yang distributed evenly? Macam mana nak betul? Cikgu, Yes. to produce uniform magnetic field. Uniform magnetic field. Okay. Boleh? Kenapa nak produce uniform magnetic field? Okay, cikgu tulis dulu. Kenapa nak ada uniform magnetic field? Supaya bacaan pun uniform. Okay, so bila korang ada uniform magnetic field, kita akan ada constant, cikgu tulis bahasa Inggeris dulu constant force. Maksud dia, jarum tu akan bergerak macam sama tau. Maksudnya kalau korang tengok pada skrin yang ada gambar cikgu. Sekejap, kalau cikgu besarkan cikgu punya gambar, efek ke kat korang? Sekejap I try. Tak efek. Okay, efek ke cikgu seorang je. Okay, kejap. Kecilkan balik. Okay. Korang boleh tengok dekat skrin, korang tengok kepada cikgu tengah pakai pen. So uniform constant force tu maksudnya bila 1 ampere dia naik banyak ni. 2 ampere naik ke 2 ampere dia naik banyak yang sama tau. Maknanya dia tak adalah sekejap dia punya jarum tu kena pergi jauh, sekejap kena pergi dekat. So dia boleh naik sama banyak. So sebab apa dia boleh naik sama banyak? Sebab dia ada constant force ataupun dia ada daya yang seragam. Okay, so kenapa kita nak ada radial magnetic field, medan magnet jejarian, supaya kita dapat hasilkan medan magnet yang seragam. Okay, kalau nak tambah lagi pun boleh. Dan daya yang seragam ataupun malar.
Okay, constant force ataupun uniform force pun boleh. Barulah scale tu boleh naik sama banyak. Okay. So itu untuk ni. Okay, soalan berikutnya adalah tak berkaitan pun dengan bab elektromagnet. Soalan berikutnya tak ada berkaitan dengan elektromagnet. Ni berkaitan dengan bab 1. Parallax error occur when taking reading using a ammeter. Ni bab 1 form 4. Suggest one additional component to overcome this problem. Explain your answer dalam bab 1 form 4. Okay. Apa komponen yang korang akan letak dekat ammeter tu untuk mengelakkan parallax error? Okay, so kena ingat balik, parallax error ni salah siapa? Okay, kita ada dua error. Satu kita panggil systematic error. Satu lagi kita panggil systematic error dengan random error. Yes. Systematic error dengan random error. Okay, so parallax error ni bawah random error. Okay. Ralat rawak. Yes. Ralat rawak. So parallax bawah ralat rawak. Ralat rawak maksudnya salah kita manusia. Systematic error salah orang. Salah orang yang baca. Okay. So dekat systematic error salah kepada alat. Silap. Systematic error salah kepada alat. Random error salah kita manusia. Okay, so dekat sini apa kita perlu buat untuk overcome kepada parallax error? Dekat ammeter tu apa kita kena tambah? So kalau kata korang ada ammeter kan, ammeter tu dia lebih kurang macam ni lah. Dia akan ada nombor kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia jarum. Okay, apa kita nak tambah? Mirror cikgu. Yes. Kita kena tambah cermin. So apa kena tambah cermin? Bila ada cermin, kalau korang ada jarum and korang boleh nampak macam ada image jarum dekat belah bawah ni, itu bermaksud mata korang tak betul-betul selari. Sebab korang nampak jarum, bawah tu nampak jarum lagi. Dia tak boleh macam tu. So kalau korang nampak jarum, bawah tu macam tak nampak ada jarum, so itu akan reduce kita punya parallax error. Okay, tapi kita letak cermin. Apa explanation dia? Apa explanation dia? Kenapa kita nak letak? Okay. So yang cikgu buat garis penuh ni, ini jarum. Yang putus-putus ni image jarum. Okay. So explanation kenapa kita nak letak cermin? Nak elak tersalah baca. Okay. Sekejap, dia macam tak bertepat lah nak elak salah baca. Okay, lain? Cahaya. Apa maksud amal cahaya? Dia tak adalah kait dengan bab cahaya sangat. Maksudnya explanation dia supaya jarum dan image lari dan bacaan tepat dihasilkan. Yes, kita jumpa jawapan dah. Masalahnya jawapan ni dalam chat personal. Cikgu tulis kat semua, cikgu share dekat semua orang, dekat everyone, kat bahagian chat. Okay, and cikgu akan tulis balik dekat sini. So jawapan dia adalah supaya jarum, cikgu tulis bahasa Melayu dulu, jarum dan image jarum selari. Yes. So bila jarum dengan image jarum duduk sekali selari, bacaan tepat dapat diambil. Okay. Jadi bila korang tengok ammeter, nampak macam ada jarum, bawah dia nampak satu lagi jarum. So itu maksud bacaan dia tak betul. Korang kena adjust sikit mata sampai tak nampak langsung jarum dengan image dia. Itu maksudnya dia betul-betul mata korang selari. Okay, mata korang selari, parallel. Okay, supaya bahasa Melayu je, bahasa Inggeris dia error, dia pakai apa? Arrow. Tengok balik dekat alat tadi, ammeter dia.
Emitter dia pakai pointer. Dia pakai pointer. Ayat dia pointer. Tak apalah, pointer apa tunjuk. Okay. So when pointer and its image in parallel, okay, the correct reading can be taken. Bila penunjuk, dia pakai penunjuk, dia tak pakai jarum. Tak apalah, kita cikgu tulis jarum tadi, korang tukarlah jarum ni dengan penunjuk. Bahasa Melayunya dia pakai penunjuk. Okay, penunjuk dan image penunjuk. Okay, tak pakai jarum. Dia tak guna jarum. Jarum penunjuk. Bolehlah jarum penunjuk dan image jarum penunjuk. Selari bacaan tepat dapat diambil. Okay, when pointer and its image in parallel, the correct reading can be taken. Tu reason dia kena pakai cermin. Tapi sebenarnya kalau korang tengok, bukan dekat emitter je ada cermin. Kalau korang kat rumah selalunya ada weighing scale, penimbang, alat penimbang kan. Korang tengok alat penimbang pun ada cermin juga. So yang pakai jarum lah, yang pakai jarum. Dia bukan yang pakai digital tak payah cerita lah. Yang pakai jarum. So kalau korang pakai penimbang yang ada jarum, yang orang panggil analog, so korang boleh tengok jarum tu, nak tahu bacaan betul, tengok dekat bawah dia. Nampak tak? Nampak tak image jarum? Tu pun ada penimbang. Okay. Korang ada tak penimbang kat rumah? Tapi cikgu rasa kalau perempuan selalunya ada penimbang. Ada. Cikgu pun ada penimbang. Cikgu ada 2 penimbang. Satu digital untuk cek berat, satu lagi yang boleh cek apa tu? Body mass lah, fat lah, apa benda tu. Okay, so next one here is transformer. Tapi transformer dah masuk SPM tahun lepas. So kita skip dulu, kita pergi yang bukan transformer. So untuk yang bukan transformer, kita turun ke page. Okay, sekejap. Okay, yang ni just nak tunjuk kat korang. Ini contoh soalan muka surat 358. Contoh soalan transformer campur bab elektronik. Bab elektromagnet campur bab elektronik. Komponen apa yang nak ada kat sini, nak tukar AC to DC, ni campur. So kalau kita belajar bab elektronik nanti, alat dia adalah diode. Okay, alat dia adalah diode. Tu nanti kita belajar elektronik lah. Okay, next class elektronik. So kat bawah ni lagi transformer, masih lagi transformer. Ya Allah. Okay, kita nak pergi bahagian B lah, senang, AC. Okay, kita pergi ke bahagian B dulu, bahagian AC dulu. So AC bahagian B. Setakat ni, bab ni, 3 subtopik pertama, kalau nak masuk AC, dia hanya boleh duduk bahagian B. Dia tak boleh duduk bahagian C sebab tak ada pengiraan. Okay, yang ada pengiraan dalam bab ni, satu topik saja, transformer. So transformer boleh duduk dekat C. Okay, dekat bahagian C. Bahagian B tak boleh sebab tak ada pengiraan. Okay, so bahagian B dia akan bermula dengan comparison. Lepas tu dia akan ada okay, selalunya dia mula dengan maksud lah, something like maksud. Contoh macam ni. What is the meaning of electromagnet? Start dengan maksud. Lepas start dengan maksud, 5 markah berikutnya adalah compare, relationship. Yang kebat dia 4 markah berikutnya. Contohnya kat sini, B. Diagram 10.3 show a relay switch. Okay, show a relay switch geganti. Okay, geganti adalah switch yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnet. Padahal relay switch ni korang akan guna ataupun korang akan belajar lebih banyak. Dia punya aplikasi korang akan nampak banyak dekat bab mana? Bab elektronik. Dekat bab elektronik, transistor. Okay, bila belajar elektronik, transistor, korang akan jumpa relay switch. Okay. Persoalan kat sini adalah kita nak buat mana tu cikgu rasa kita start yang ni kot sebab yang compare ni nanti kita boleh buat kemudian.
Okay, kita akan buat kemudian. Sebab comparison based on picture. Kita nak ambil benda yang kena fikir dulu. Okay, contohnya macam ni lah relay switch ni. Ni muka surat 360. Okay. Try dulu 360. Okay, buka dulu. Okay, so first bahagian explain macam ni, dia ada soalan 3 markah, soalan 4 markah. So kita tengok ni berapa markah. Okay. So pertama, why the core of relay is soft iron core. Nombor 2, how the relay function as a switch. Okay. So tu ada dua apa ni orang kata? Ada dua soalan dia lah. Okay. So ayat yang pertama, why the core is soft iron core. Yang itu ayat standard, jawapan standard. Sebab kalau kita belajar topik ni daripada topik elektromagnet, bila korang nak pakai iron, soft iron, soft iron. Belajar transformer pun pakai soft iron. Kenapa soft iron? Bahasa Inggerisnya easily magnetize and demagnetize. Okey. Bahasa Melayunya mudah dimagnet kan dan dinyah magnet. Okey. Alright, ada jawapan tu reduce eddy current. Okey, reduce eddy current yang itu bila dalam transformer. Okey, so kalau yang ni, tapi tu bukan pakai soft iron core. Okey. So kalau topik transformer, cik sentuh sikit je. Dalam topik transformer, korang nak guna formula dia, formula untuk topik transformer tu, apa formula dia? V primary over V secondary and primary and secondary. Okay. Nak pakai formula ni untuk transformer, dia bersyarat. Okay, dia bersyarat. Siapa tahu apa syarat dia? Apa syarat nak pakai formula tu? Kena tak ada energy loss. Yes. Kita assume no energy loss ataupun no power loss. Okay, kita assume tak ada. Tapi realitinya ada. Tiada kehilangan tenaga ataupun tiada kehilangan kuasa. Okay, no energy loss ataupun no power loss. Kita anggap je. Tapi realitinya dia loss. Salah satu sebab dia loss adalah yang kawan kita tulis tadi. Eddy current. Okay, salah satu punca energy loss. Okay, punca energy loss due to eddy current. Okay, cara nak atasi dia bukan soft iron core. Nak cara atasi dia bukan soft iron core, dia ada ni sikit, tambah sikit. Soft iron core, soft iron insulated. Okay, kalau bahasa Melayunya kita kena pakai nak kurangkan, lupa pula bahasa Melayu. Bahasa Melayu eddy current ni arus pusar. So untuk atasi arus pusar, gunakan teras besi lembut berlamina. Okay, teras besi lembut berlamina. Itu nak mengurangkan arus pusar, eddy current. Okay, tapi tu bab transformer lah, bab transformer. So bila dia tanya kat sini, apa tugas soft iron core, topik 3.1 pun ini function dia, topik 3.2 pun ini function dia, topik 3.3 pun ini function dia, topik keempat pun ini function dia. Easily magnetize and demagnetize. Mudah menjadi magnet dan nyah magnet. Okay, kita nak cerita yang bawah ni. Yang bawah ni yang memerlukan korang berfikir. Macam mana relay tu boleh jadi Swiss? Okay, 3 markah. So kita tengok dekat sini, macam mana dia boleh jadi Swiss?
Okay. Try fikir dari sudut elektromagnet. Elektromagnet ni sudut topik pertama. Sebab subtopik pertama tak ada magnet. Korang nampak kat sini tak ada magnet pun. Okay, kat sini tak ada magnet pun. Yang ada solenoid, ada bateri. Magnet tak ada. Okay, so macam mana kita nak cerita dia? Kalau armature kena dekat, sekejap, cikgu cuba faham. Kalau armature, okay, tu tak kena kat teras, tu tak jadi. Okay, so kita cuba korang terangkan ikut ni. Right. Kalau elektromagnet, apa-apa aplikasi elektromagnet mesti bermula elektromagnet. Maknanya dia faham dulu Elektromagnet maksudnya 3.1. Kalau elektromagnet 3.1. 3.1 tak ada magnet. Korang nampak kat gambar ni tak ada utara selatan, tak ada. So dekat gambar ni hanya ada bateri, ada wayar, ada teras besi lembut. So ini topik 3.1. So kalau kita nak recap balik 3.1, so ni positif bateri, ni negatif bateri. So current flow ke sini. Itu mana wayar dia? Okey, tak apalah, cuba macam ni. Current lalu sini, current turun ni. So ni kat bawah lah. Bawah. Okey, ni current dia turun bawah, right. Okey, so ni kalau kita nak pakai right hand grip rule, dia akan jadi macam ni. Okay, right hand grip rule dia akan jadi macam tu. Ni kuku lah. So current ke bawah. So mana ibu jari tunjuk itu utara. So sebelah sini utara, sebelah belakang ni selatan. Okay, sebenarnya tak penting pun utara atau selatan. Sebab at the end, kutub utara ke, kutub selatan ke, dia still akan attract soft iron armature. Anchor besi lembut. Okay, so ada yang jawapan tu. Okay, ada yang cuba jawab. When current flow, the soft iron core magnetize, attract the soft iron armature. Okay, betul. Okay, ada yang cuba jawab tu dekat, tapi dia chat private. So cikgu tulis kat tepi ni. Cikgu copy balik jawapan dia. Okay, ni bahasa Inggeris. Sekejap, kita cuba kecilkan sikit. Okay, so start dengan current flow. When current flow kot. Okay, when current flow, the soft iron core magnetize. Okay, right. Lepas tu, state nombor 2 dia. Okay, soft iron core will attract the soft iron armature. Okay, contoh bahasa Inggeris dulu Tak habis lagi ni. Lepas tu apa jadi? Lepas dia tarik soft iron armature tu apa jadi? Okay, so secara ni kalau soft iron armature ni dah tarik, tengok cikgu pakai warna hijau ni soft iron armature dah tarik ke sini. So bila dia ditarik ke sini, apa jadi kepada kontak? So kontak ni akan touch each other. So bila dia touch each other, dia akan complete the circuit. So bila complete the circuit, M ni apa? Mentol. Sekejap, cikgu pun tak nampak M tu apa. Oh, yang tu je. Okey, sekejap, cikgu pun tak baca habis soalan dia. How the relay switch function as a switch. Oh, dia minta function as a switch je. So ayat last je just secondary circuit switch on je lah. Okay, soft iron core attracted.
So bahasa Melayunya arus mengalir. Markah pertama adalah korang kena beritahu arus mengalir. Dan teras besi lembut dimagnetkan. Satu markah. Kedua, teras besi lembut menarik anchor besi lembut. Okay, bahasa Melayu tadi anchor besi lembut. Okay. So sebab dia 3 markah je, ini akan menghidupkan litar sekunder. Secondary circuit. Okay. Kalau dalam topik elektronik, korang akan jumpa lagi dengan relay switch. Okay, bila belajar transistor, right? Korang akan jumpa dengan relay switch, belajar transistor. Dan dalam topik elektronik, dia suka tanya, what is the function of transistor? What is function of relay switch? Apa function switch berganti? Apa function switch berganti? Jawapan dia yang bawah sekali. To turn on secondary circuit. Untuk menghidupkan litar sekunder. Yang tu jawapan kalau dalam bab elektronik. Apa fungsi relay switch. Tapi konsep relay switch belajar dekat bab 3, elektromagnet. Okay, clear tak? Ya. Mana lagi? Ada lagi 9 orang. Okay. So ada sebarang soalan tak untuk yang tu? Untuk bahagian yang korang perlu terangkan, explain macam mana. Cikgu, Yes. kalau dekat diagram tu secondary circuit kat belah mana? Okay, good. Secondary circuit kat belah mana? Kalau dalam kes ni, selalunya cikgu rasa yang M ni mentol. Dia macam ni tau. Katalah M tu mentol. M tu mentol. Sekarang ni mentol ni tak menyala. Walaupun mentol tu dah sambung dengan ini simbol, kalau yang atas ni simbol apa? Alternating current. AC. Dia dah sambung AC dah. Dia dah sambung AC dah. Tapi litar tu tak berfungsi selagi apa? Selagi litar yang ada relay switch tu tak on. Okay, litar yang ada relay switch tu tak on. So selalunya relay switch ni diguna macam ni. Korang nak onkan satu benda yang voltage tinggi. Contoh kat sini voltage dia 240 volt. Okay, korang nak onkan voltage yang tinggi. Tapi cara dia korang tak terus onkan yang 240 volt tu. Korang onkan litar yang contohnya katalah bawah ni 3 volt. So korang onkan yang voltan yang rendah tapi berjaya onkan voltan yang tinggi. So dekat sini, ini dia punya secondary circuit. Okay, kalau nak faham lagi secondary circuit ni nanti bila kita belajar elektronik lebih clear kot. So dalam kes ni kira mentol ni tak menyala selagi relay switch tu tak on. So macam mana relay switch nak on? Bila korang onkan yang bateri kat bawah ni, dia jadi magnetize, dia tarik soft ion armature, baru dia boleh onkan the secondary circuit. Baru lampu tu menyala. Okay, baru lampu tu menyala. Dapat je? Dapat cikgu, dapat. Terima kasih. Sama-sama. Lepas tu bawah dia loceng. Okay, so diagram 10.4 shows an electric bell. When the switch is on, the bell ring continuously and produce a weak sound. Okay, so ini pun cerita dia kalau elektromagnet, ayat aplikasi dia bermula dengan current dulu. So bila switch on, okay, apa jadi? Current flow. Bila current dah flow, apa jadi kepada soft ion armature? Soft ion core. So soft ion core
magnetize. Sama je. Relay switch ke, loceng ke, ayat dia still konsepnya sama. Kena ada current dulu, baru dia jadi magnet. Okay, bila switch dihidupkan, arus mengalir, teras besi lembut menjadi magnet. Okay, katalah cikgu lukis kat sini, current flow, current flow, current flow. So kita fokus kat soft iron core. So current dia dari belakang naik ke atas. Okay, naik ke atas. So mana utara, mana selatan. Kalau paper 1 dia akan tanya mana utara, mana selatan. Okay, so kita pun buatlah tangan, right hand grip. So right hand grip akan jadi macam ni. So yang ini jadi utara, belah kiri utara, belah kanan selatan. Okay, tapi macam tadi juga, tak kisahlah utara ke selatan ke, dia still akan attract. Dia attract mana dulu? So dia akan attract soft iron armature. Okay. Bila dia magnetize, dia akan attract, menarik anchor besi lembut. Okay, nombor 3. Nombor 4, bila dia dah attract, apa jadi? Ini kita nak cerita dari segi aplikasi. Tadi kita cerita relay switch, yang ni kita cerita loceng. Okay, so bila dia tarik soft iron armature, bila dia tarik teras besi lembut, anchor besi lembut, tukul tu pukul gong. Yes, hammer hit the gong. Hammer hit gong and producing sound. Gong producing sound, menghasilkan bunyi. Okay, hammer memukul gong dan menghasilkan bunyi. 4 markah. Right. Tapi cikgu nak cerita selain daripada 4 markah tu lah. So bila dia dah ketuk gong, sebenarnya korang tengok kat cikgu bulat warna merah, warna hijau tu. Okay, cikgu bulat kat warna hijau tu. Sesentuh tu apa jadi? So sesentuh tu akan break the circuit. Okay, maksudnya because sesentuh tu dah tak sentuh dengan soft iron armature. So kita akan orang kata apa? Okay, break the circuit. Okay, litar terputus. Okay, bila litar terputus, kita start balik dari atas. So arus tidak mengalir. Bila dah terputus, arus dah tak mengalir. So teras besi lembut pun jadi apa pula? Nyah magnet, demagnetize. And apa jadi kepada soft iron armature? Soft iron armature back to its original position. Tercampur bahasa Melayu, bahasa Inggeris pula. Boleh faham ke? Ke cikgu nak cerita dulu? Faham je kan? Ke ada bahagian yang tak clear? Cikgu rasa dia tak ada konsep tak berat. Boleh ke? Syafiq faham, okey. Yang lain? Syafiq faham. Cikgu tercampur pula bahasa Melayu dengan tu. Okey, kalau bahasa Inggeris, break, current does not flow, soft iron core demagnetize, soft iron armature back to original position. Okey, so tu cerita dia. Sekarang ni, soalan ni bahagian B. Bahagian B, korang kena modify. So, modify apa yang dia nak? Dia kata tadi, produce dia, bunyi dia tak kuat. Loceng berdering berterusan dan menghasilkan bunyi yang lemah. Bunyi dia tak kuat. So, dia nak kita ubah loceng tu. Okay, dekat muka surat 361 tu, nak kita ubah loceng tu. Apa yang dia perlu ubah untuk hasilkan louder sound. Bunyi yang kuat. So, kena cerita daripada number of turn. Okay, number of turn. Bilangan limitan. Size gong, 2 markah. Dengan reason dia.
elasticity of spring, kekenyalan keluli anjal. Okay, ketiga. Keempat, bentuk soft iron core, teras besi lembut. Last sekali, ketebalan wayar. Okay, ada 5 aspek. So korang boleh cerita satu-satu. Okay, kita tulis kat sini je lah. Number of turn. Apa nak kena buat number of turn? Increase. Okay. Increase. Kita tambah bilangan lilitan. Right. 1 markah. Kenapa kita tambah bilangan lilitan? Current lagi kuat. Kita tambah delete tau. So kalau current lagi kuat, macam contoh, kalau current lagi kuat bila kita tambah bateri. Kalau kita tambah bateri, arus lagi kuat. Okay. So apa lagi? Stronger magnetic field. Okay, betul. So bila kita tambah bilangan lilitan, setiap wayar akan ada current lalu. So setiap wayar akan produce magnetic field. That's why if you increase the number of turn, you also increase strength of magnetic field. Okay, bahasa Melayu je, menambah kekuatan medan magnet. 2 daripada 10. Okay. Nombor 2, size of the gong. Size gong. Besar ke kecil? Okay, besar, bigger. Persoalannya kenapa dah? Kenapa nak besar? Okay. Besar, jarak dengan gong lagi dekat. Okay, so Aina elaborate sikit. Jarak dengan gong lagi dekat, so kalau jarak dengan gong lagi dekat, apa jadi? To produce loud sound. Loud sound tu memang dia punya apa tu? Objektif soalan ni. Objektif soalan ni memang nak hasilkan loud sound. Okay, apa lagi? Lebih cepat bunyi terhasil. Lebih cepat bunyi terhasil. Dia bukan lebih cepat tau. Lebih, bahasa Melayu dia, bahasa Melayu. Lebih banyak getaran. Lebih besar kan? Okay, getaran bunyi. Yes. Rapat. Okay, dia rapat tapi kita nak dia vibrate. Right? Menghasilkan amplitude yang tinggi. Boleh. Okay, boleh hasilkan amplitude yang tinggi. Okay, to produce sound with higher amplitude. Okay. Boleh. Okay, produce sound with higher amplitude. Hasilkan amplitude bunyi yang tinggi. Okay, amplitude bunyi yang tinggi. Harap boleh baca lah tu. Okay. So tu baru 4. So dapat dah 4/10. Yang seterusnya, kekenyalan. Ada lagi ke? Ada lagi cadangan lain? Yang cikgu buka dulu cadangan lain kalau korang ada. Size of gong tadi. Okay, tak ada, kita pergi next one. Elasticity of springy steel strip. Okay. Springy steel strip yang mana satu? Tengok balik gambar. Springy steel strip yang kat sini. Kepingan keluli anjal. Okay, so elasticity tu maksudnya apa? Elasticity tu maksudnya kebolehan dia untuk kembali ke bentuk asal. So kita ambil yang high elasticity. Cikgu. Tinggi. Yep.
Kalau kita ambil more elasticity, More More. elasticity. macam tu boleh. Kalau boleh elakkan more. Okay. Kalau boleh dalam ayat elakkan guna more. So korang pakai higher, lower, jangan pakai more. Okay, jangan pakai more. Right? Boleh ke? Okay, jangan pakai more. Elakkan pakai more. Okay, so apa lagi? High, okay. High kenapa? Easy to return to its original position. Okay, acceptable. Higher elasticity, dia senang patah balik, senang pergi, senang patah balik. Okay, easy to return. Okay, cikgu ambil yang cadangan tadi. Easy to return. Alamak, apa tadi? Tak sempat nak baca. Daya pukul lagi kuat. Sekejap ya. Daya pukul lagi kuat. Kenapa daya pukul jadi lagi kuat, Alisa? Okay, increase electricity so the hammer hit the gong with higher force. Boleh ke cikgu? Boleh. Okay, so kita akan ada increase. Okay. Sebenarnya korang tahu ni tahu. Increase apa? Increase elastic potential energy. So increase force during hitting gong. Boleh baca ke tulisan cikgu tu? Harapnya boleh dah baca. Increase force. Cikgu cuba tulis nanti sikit lah. During hitting gong. Kadar pukulan per saat meningkat. Boleh juga bahasa Melayu dia. Kadar pukulan gong per saat meningkat. Boleh? Okay, acceptable. Lagi? Okay. So, mudah kembali ke kedudukan asal selepas memukul gong, menambah tenaga keupayaan kenyal. Okay, jadi menambahkan daya ketika memukul gong. Okay, lagi berapa? Kalau dia elastik, dia boleh orang kata apa? Continuously hitting the gong. Okay, continuously hitting the gong. So dia boleh langgar pukul-pukul macam tu sebab dia elastik. Alright, so kita ambil sampai situ ada 6 markah. Okay, sekarang shape. Teng teng teng. Tadi ada yang kata U shape kan? U shape tu dekat sini. Yang tanya U shape tadi dekat sini. Yang kalau emitter tadi itu topik 3.2. Okey, kalau topik 3.2, sebab apa cikgu kata topik 3.2 ada magnet. Lepas tu ada wayar dan contohnya ada bateri. Ini 3.2, topik 3.2. So 3.2 tadi korang pakai semi circular. Semi bulatan. Okey, ni 3.2. So kalau yang ini 3.1, kita pakai U shape. Kenapa U shape? U shape kat sini lain. Okay. U shape lagi bagus tu sebab bila kita ada U shape, bila korang lilit, contoh okay. Contoh macam ni. Ni U shape. Okay, apa kelebihan dia? Katalah cikgu buat current daripada atas turun ke bawah. Okay, turun ke bawah, 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 turun ke bawah. Okay, apa yang kita akan dapat?
Kenapa ambil U shape? Berbanding silinder tadi. Berbanding macam ni. Oops. Alamak. Okay. So double magnetic field. Okay, double magnetic field produce more number of turn. Okay, balik jawapan kat situ. Okay, double. Kita tak tulis double lah. Kita tulis bila kita ada dua, maksudnya tadi kita ada north dengan south, satu je. Macam ada satu magnet tau. Kalau korang ada silinder, dia macam ada satu magnet je. North dengan south, habis. Okay, sebagai contohnya north dengan south. Ni cikgu buat ke bawah ni, north dengan south. Okay, macam ni cikgu tahu belah kanan north? Alah, pakailah right hand grip. Kan right hand grip ni macam ni. Okay, north belah sana. North belah kanan. Okay, tapi kalau yang atas ni, korang akan ada north, north. Dua kali, dua magnet kat situ. So, bila korang ada U shape, korang akan dapat increase strength of magnetic field. So, kita akan dapat tambah kekuatan medan magnet. Okay. So, kalau topik 3.1, one of the way yang korang nak tambah dia punya strength of magnet is using a U-shaped U-shaped soft iron core. Okay, U-shaped soft iron core. Cikgu, Yes. kalau coil tu, kalau dia dililit terbalik dekat yang satu lagi tu, dia akan jadi soft ke? Dia lilit terbalik. Oh, okay. Good question. Maksudnya kalau cikgu buat gini U, lepas tu dia macam ni. Macam ni. Sekejap okay, macam tu. Macam tu. Macam ni dia lilit terbalik Lilit terbalik gini. Okay. Okay. So current turun, lepas tu naik. Okay. So kita check. Kalau macam ni current dia berbeza-beza. So belah atas magnetic field dia akan jadi gini. Kalau korang guna right hand grip, okay, ibu jari ke arah kanan, jari-jari yang lain kena ikut current. Tunjuk ke bawah. Okay, tapi belah bawah current ke atas, so ibu jari akan tunjuk macam tu. Yep. So dia akan jadi sini utara, yang ni selatan. Cikgu ada reason lain ke? Reason lain dia tak ada. Sebab bila korang ada U-shape, korang akan ada stronger magnetic field. Okay, kalau korang tulis bilangan lilitan lagi banyak, boleh. Tapi kena tambah sikit ayat dia. Okay, korang tak boleh tulis bilangan lilitan bertambah. So apa jadi kalau bilangan lilitan bertambah? Still jawapan dia, bilangan lilitan bertambah kekuatan medan magnet. Increase strength of magnetic field. Cikgu, so kalau yang belah atas tu north, lepas belah bawah tu south, apa jadi kepada magnetic field dia? Apa jadi kepada? Magnetic field dia. Sebab kan yang kalau dia dua-dua pole dia north, dia increase magnetic field strength kan? So kalau dalam situasi ni, magnetic field dia okay. decrease strength ke apa? Okay, faham. Kalau yang belah sini cikgu lukis dua-dua north. Yang belah atas tu cikgu lukis north dengan south. So effect tak magnetic field strength? Betul tak soalan dia lebih kurang? Ya ke? Kan? Okay. Kalau dalam kes ni, kita tak cerita dia menarik magnet tau. Kita cerita magnetic field dekat sini. Maksudnya magnetic field from
this U-shape solenoid, daripada bentuk U-shape ni, dia bukan nak tarik magnet. Dia nak tarik dalam kes tadi, dia nak tarik ni benda ni, soft iron armature. So soft iron armature ni dia tak kisah pun kutub apa. So kutub utara ke, kutub selatan ke, so dia still kena tarik. So dalam kes tadi, kalau kita nak comparekan kekuatan tu, tak ada beza pun, sama je. Cuma dia akan jadi gini tau. Sebab kan korang ada dua kutub berbeza, atas dengan bawah. Dia akan bend ke? Tapi dia tak cukup kuat untuk bagi dia patah lah. Maksudnya dia dua-dua ni, kalau magnetic field dia, cikgu pakai warna hijau, pakai biru kat sini. Okay. Kita belajar magnetic field untuk north dia keluar. Okay, magnetic field untuk north dia keluar. Magnetic field untuk south dia akan masuk. So dia akan ada jadi macam ni lah. Tapi still dia bukannya north dengan south tu akan turun ke bawah dua-dua, tak. Sikit je. So daripada segi strength dia tak adalah sampai, walaupun dia akan attract each other, betul tak? Tapi kalau korang sendiri ada magnet, okay, korang ada magnet, korang letak utara selatan tu jauh, utara dengan selatan, ada tak dia tarik? Tak. So samalah konsep kat sini, dia tak tarik pun. Dia tak tarik pun. Sama juga yang bawah ni. Walaupun dia north-north, ada ke nanti U-shape tu tiba-tiba jadi bengkok macam ni. Sebab apa jadi bengkok macam ni? Sebab atas north, bawah north? Tak, dia takkan jadi macam tu. First, dia punya magnetic field ataupun dia punya kekuatan magnet tu, tak adalah dia punya force tu terlalu kuat sampai boleh patahkan magnet ni. Okay, dia memang ada rasa lah macam dia tertolak. Tapi dia tak adalah sampai tahap dia boleh tolak magnet tu, bentuk tu sampai bentuk tu bengkok. Okay, clear tak? Boleh tak? Clear? Dia punya konsep tu? Boleh clear. Okay, last one, dia tanya apa? Okay, right. So dah dapat 8 dah. U-shape dia. Ni korang pakai U-shape. Ni baru U-shape. Yang tadi semicircle. So ni bentuk U. Kalau korang tak tahu, korang boleh lukis bentuk U tu. Tak tahu nak tulis apa, korang lukis je bentuk macam ni. Pun boleh. Tak tahu nama bentuk dia, lukis pun boleh. Lepas tu bagi tahu. So kita akan dapat tambah kekuatan medan magnet. Okey, kekuatan medan magnet. Teruknya. Okay, bawah pula. Bawah ni balik elektrik ni. Ketebalan wayar. Ni balik elektrik. Ketebalan wayar yang lilit kepada coil tadi. Okey, ketebalan dia. Kita nak ambil yang mana ketebalan dia? Tebal 3. Sebab balik bab elektrik, lower resistance. So lower resistance kita akan dapat more current flow. Okay, lepas more current flow apa jadi? Stronger magnetic field. Still sama. So rintangan rendah. Arus tinggi. So bila arus tinggi, kekuatan medan magnet bertambah. Okay, kekuatan medan magnet bertambah. So itulah dia. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma cikgu tak buat table kali ni. So kita bincang terus dia punya tu. Okay, dapat ke? Cikgu? Yes. Yang ni dia pasal loudness kan? Ya, loudness, betul. So macam kan dalam speaker, dia ada magnet untuk produce catapult force kan? Yes, dalam speaker, okay. Dalam electric bell ni boleh guna konsep sama untuk increase loudness? Konsep bell okay. Konsep bell dia tak boleh sebab ni tau. Bell ni dia punya sound produce based on vibration of the gong.
Maksudnya kalau based on vibration of the gong, getaran gong, kita belajar bab wave, gelombang. So kalau sound wave nak louder, kena ada higher apa? Higher amplitude. Macam nak dapat higher amplitude bila ada higher energy. So dalam kes ni kita sama juga. Kita nak tahu macam mana boleh dapat tenaga banyak. So tenaga banyak bila hammer tu boleh pukul gong tu dengan kuat bigger boleh kata bigger force. So macam mana dapat bigger force? Bila magnet tu ada kekuatan magnet yang kuat lah. So bila magnet tu kuat, dia boleh tarik dengan laju, dengan cepat. Dia boleh pukul gong. So vibration tu akan hasilkan bunyi yang kuat. So dia tak boleh sama macam yang speaker tu. Macam speaker, sebab speaker dia ada magnet. Speaker ada magnet, ada elektromagnet. Tapi cikgu rasa tak sama lah Ezra. Dia punya Okey cikgu. Okay. Kalau ada soalan, Ezra jumpa soalan tu beritahu cikgu. Hantar cikgu. Kita boleh bincang yang tu. Hari tu dekat sekolah ada soalan tapi dah tak ada sekarang. Oh tak. Okey, alamak. Okey. Ingat soalan apa? Trial ke apa? Trial belum kan? Tak, sebelum trial cikgu bagi macam banyak-banyak soalan dekat kelas. Lepas tu kita bentang satu batch bentang dalam dewan. Oh. Mana ada soalan bukan pasal yang catapult force tu lah. Catapult force lah. Okey. Kalau ada nanti kita ni. Tapi tu soalan trial tu. Cikgu rasa macam pernah nampak. Trial rasanya. Nanti cikgu check balik kalau cikgu jumpa. Okay, so next one ni induction. 3.3 induction. So aruhan elektromagnet. So bila aruhan elektromagnet, yang pertama dia mesti sebenarnya kalau aruhan dia mesti tak ada bateri. So soalan pertama dia sebenarnya, soalan pertama ni bukan aruhan. Kenapa cikgu kata soalan pertama ni bukan aruhan? 10.1, 10.2 tu bukan aruhan, bukan induction. Kenapa? Kenapa cikgu kata bukan induction? Mesti ada sebab cikgu kata ni bukan induction. Tak ada magnet. Yes, pertama dia tak ada magnet. So bila tak ada magnet, sebenarnya soalan pertama ni bukan topik 3.3, belum lagi. Ini topik 3.1. Lepas tu dia sambung dekat direct current, maksudnya ada current kat situ, ada current mengalir, and then bila current tu mengalir dekat cardboard tu akan bentuk magnetic field. Okay, korang boleh nampak pattern yang pertama dia punya magnetic field sikit, yang kedua tu magnetic field dia macam banyak gila garisan. Okay, so maksudnya ni 3.1. So bila 3.1 ini elektromagnet, ada 3 faktor. So which factor yang dia tengah tukar dekat soalan ni? Apa faktor dia? 3 faktor. First, current. So dekat situ korang boleh nampak emitter tu bacaan dia. Bacaan dia sama ke lain tu? Bacaan dia macam lain sikit. Bacaan dia macam 10.2 tu di hujung. 10.2 tu macam ke hujung. 10.1 tu macam tak sampai hujung lagi. Okay. So dia tukar apa? Number of wire coil. Yes. Number of wire coil dia tukar. The first one ada lebih kurang 2 sahaja. Tapi yang 10.2 tu macam ada banyak lah. Nampak macam lebih kurang 4 lah kalau cikgu kira lebih kurang 4. Okay. So dekat situ dia bertanya, dia kata when the switch is on, okay, when the switch is on, an iron filling of the same amount is spread on each of the cardboard surface. Apabila switch dihidupkan, serbuk besi yang sama banyak ditaburkan. Okay. Lepas tu corak susunan serbuk besi terhasil adalah seperti yang ditunjukkan. Okay, soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan magnetic field, medan magnet? Okay, kalau soalan yang medan magnet ni, ada satu lagi soalan bab elektrik, medan elektrik. Medan magnet ke, medan elektrik ke, ayat pertama dia sama. Apa ayat pertama dia? Ayat pertama dia adalah region. Which magnetic
Magnetic material experience. Okay, thank you Aisyah. Experience magnetic force. Tambah sikit lagi, magnetic force. Okay, jawapan yang Aisyah tulis kat chat tu, region which magnetic material experience a force. Tambah sikit, magnetic force. So bahasa Melayunya kawasan. Di mana bahan magnet, magnetic material tu bahan magnet. Okay, kalau term lain dia bahan magnet ni bahasa Inggeris dia ferromagnet lah, tapi korang tak apalah, tak tulis. Bahan magnet mengalami daya magnet. Cikgu, Satu markah. Ya Fan? agak-agak lah kan kalau cikgu cakap ferromagnet kita tak belajar lagi kan. Kalau macam kita lupa lah, macam contoh yang nak exam tu macam panic, kita lupa maksud region of some blah 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 sampai force. Tapi kita tahu ferromagnet, kalau kita letak, kalau dapat satu markah ke, dapat satu markah at least. Kau tulis apa? Ferromagnet je? Oh, tak dapat lah. Aduh. Tak dapat lah. Apa, contohnya what is meant by magnetic field? Ferromagnet. Tak boleh lah. Ferromagnet tu adalah magnetic material. Term lain dia ferromagnet. Bahan-bahan yang magnet boleh tarik ataupun boleh tertarik dengan magnet, nama dia ferromagnet. So term lain yang korang guna dalam SPM, magnetic material. Okay, magnetic material. So kalau korang nak tulis ferromagnet tak salah lah. Cuma kena tulis macam region which ferromagnet experience magnetic force, itu betul. Tapi kalau korang nak tulis region which magnetic field is ferromagnet, salah lah. Ferromagnet tu maksud dia magnetic material. Okay, so tak tulis ferromagnet je. Okay, so comparison dia number of turn, yang nombor 1 number of turn, nombor 2 pattern of ion filling, ketiga angle deflection of emitter. Okay. Okay, tu 3 perkara yang dia nak lah. Right, so kita buat comparison dia. Number of turn. Okay, number of turn, pattern dengan emitter. Okay, number of turn, pattern dengan emitter. Okay, number of turn dulu. Apa comparison number of turn yang korang nampak? Yang paling banyak itu. 10.2. Okay, kita buat ringkas je. Kalau number of turn, 10.2 lagi banyak dari 10.1. Okay, yang kedua dia minta pattern of ion filling. Pattern of ion filling nak tulis apa? Pattern of ion filling. Bahasa Melayunya corak. Okay. 10.2 is more patternized than 10.1. More patternized More defined lah. More apa lagi? Lain? More patternized tak berapa sedap. More defined. More defined. More defined. Cikgu, kalau kita nampak kat diagram, 10.2 dia macam lagi luas daripada 10.1. Okay. Sekejap. Akil jangan. Okay, ni ada kawan korang tulis dekat private tapi jawapan dia betul. More concentrated. More concentrated. Okay, maksudnya pattern of ion filling 10.2 is more concentrated. Okay, ataupun boleh buat more dense. Okay, dense nampak lebih padat. Ataupun bahasa Melayunya lebih padat. Lebih padat dari 10.1.
Okay, last one. Beza emitter. Ikut asal dia concentrated. Concentrated maksudnya dia macam cakap, concentrated tu bukan maksud dia mampat ke, kan? Lebih padu je. Lebih padu. Oh Allah, lebih padu Lebih padu. Padu tak padu. Cikgu dia macam ni sebab dia concentrated, sebab kalau ikut 10 point tu dia macam banyak kat situ berbanding 10 point. Yes, dia macam dia rapat, yes. Okay. Dia rapat-rapat. Ataupun boleh juga nak buat lebih rapat pun boleh. Lebih padat atau lebih rapat pun boleh juga. So pattern of ion filling 10.2 is more Closer to each other. Boleh? Than 10.1. Yes, closer to each other compared to 10.1. Okay, last one, compare emitter. 10.2 reading more higher than 10.1. Okay, 10.2 higher than 10.1. Okay, ni bacaan emitter. So bacaan emitter 10.2 lebih tinggi dari 10.1. Tu pun boleh. Okay, 3 comparison. Right, after 3 comparison, apa pula next one? After 3 comparison, dia akan minta relationship. Okay, pertama relationship strength dengan pattern. Okay, strength dengan pattern dulu. Okay, strength dengan pattern, siapa nak tulis dulu? Pattern dulu ke strength dulu? Siapa effect siapa? Strength dulu. Strength dulu sebab strength effect pattern. So, kita nak tulis apa? Katalah kau nak pakai the stronger. higher. Stronger tak boleh? Stronger tak boleh? Boleh. The stronger. The stronger strength. The stronger the strength lah kot. The stronger the strength of magnetic field. Okay, then the apa? The more beautiful the pattern of ion filling. The more? Concentrated. The more concentrated. Okay, the more beautiful. Astaghfirullahaladzim. The more concentrated the pattern of ion filling. Tak sengaja cikgu, tak sengaja. Okay, dalam exam boleh cuba tak sengaja tu Okay, semakin bertambah kekuatan medan magnet, semakin rapat ataupun semakin padat corak susunan serbuk besi. Okay, semakin bertambah kekuatan medan magnet, semakin padat corak susunan serbuk besi. Okay, nombor 2. Number of turn dengan strength of magnet. Siapa nak tulis dulu? Number of turn. Number of turn dulu. Okay, sebab apa? Number of turn effect strength. So kita tulis number of turn dulu. So the higher the number of turn, the stronger the magnetic field. Okay. Semakin bertambah bilangan lilitan gegelung, semakin kuat ataupun semakin tinggi kekuatan medan magnet. Okay, kekuatan medan magnet. Alright. So tu 5 markah campur tadi 6. Okay, so the next one is apa pula? Okay, next one is dia punya bahagian yang macam kebat lah. Okay, taklah kebat pun. Kiranya korang kena fikir. Okay, korang kena fikir. So ni berapa markah? Kadang-kadang 4, kadang-kadang 3. So dia suruh explain apa ni? Berapa markah? Tengok dulu. Explain 4 markah. Okay. So dia suruh
explain what happened to PQ and RS when switch is on. Okay, apa jadi pada PQ and RS apabila switch is on? Ini bahagian yang korang kena fikir. 4 markah, selalunya macam itulah dekat esei. So 4 markah tu yang korang kena tahu. Nak explain macam mana. Okay, so kita tengok dulu. Macam mana kita nak explain dia? Alright. Okay, korang kena anggap ini, pertama ini dah confirm bukan 3.2, bukan 3.3. Sebab dia tak ada magnet. So korang hanya ada bateri, ada Swiss, ada wire dan tin copper strip. So tin copper strip tu, jalur cuprum nipis tu dia boleh mengalirkan elektrik. Maksudnya ni 3.1 lah. So nanti tin copper strip tu akan produce magnetic field, akan ada medan magnet. Okay, persoalan dia, apa jadi kepada apa jadi kepada dia punya magnetic field? Apa jadi kepada dia punya magnetic field? Okay, so korang boleh cerita dulu, mula-mula current mengalir. Okay, kita tanda dulu. Current mengalir. Allah Akbar. Right. So, apa gelang gelincir pula ni? Okay, so cikgu tanda dulu. Handuk. Baik. Handuk. Okay. So cikgu tanda current mengalir, current pergi sini. Okay, current pergi sini, current naik ikut S ke R, okay, S ke R, tapi nanti dia akan turun P ke Q. Okay, current dia naik ikut SR, tapi current dia turun ikut PQ. So apa jadi? Okay. So first, maksudnya kat sini dia punya magnetic field tak sama pattern tau. Sebab satu ke atas, satu turun ke bawah. Okay, maksudnya daripada ni naik ke atas, ni current S ke R, sini current P turun ke Q. So dia punya magnetic field pattern tak sama. Okay. Tapi kita akan still cerita daripada awal. Maksudnya when current flow, magnetic field produce at tin copper, RS and PQ. Okay. Tapi current dia flow opposite direction. Okay. Okay, jap macam ni. So, current dia flow. Tapi opposite direction. Wish. Okay lah. Cikgu buat gini lah. Yang ini nak bagi korang faham ni, yang ni bawah ni. Yes, dia menjauhi PQ dengan RS tu akan menjauhi satu sama lain. Betul. Tapi cikgu nak buat macam ni. Ni cikgu buat pandang dari atas. Pandangan dari atas. Okay, pandangan dari atas. So bahagian PQ belah kiri. So PQ belah kiri, current dia masuk. So bila current dia masuk, maksudnya belah kiri ni, cikgu akan tanda X. Okay, clear tak kenapa cikgu tanda X? Itu penting tu, korang kena tahu kenapa cikgu tanda X. Sebab current turun ke bawah, X. Okay, ada dua benda yang korang kena tanda X. Current turun ke bawah atau current masuk ke dalam macam ni, korang tanda X. Okay, yang belah RS dia dari bawah ke atas. So bawah ke atas, so korang akan tanda dot. Okay, so bila tanda X dengan dot, so next one korang kena lukis magnetic field pattern. Okay, yang warna biru clockwise ke anti-clockwise? Yang warna merah clockwise ke anti-clockwise? Okay, siapa boleh bagi tahu cikgu? Yang mana clockwise? Biru? Yang warna merah clockwise. Biru clockwise, biru clockwise kena hati-hati Man. Biru merah clockwise. Merah clockwise. Okay, merah clockwise. X clockwise. Biru anti-clockwise. Okay. Alright, sekarang ni yang cikgu nak tunjuk macam ni tau. Korang perhatikan dekat tengah-tengah. Magnetic field dia kat tengah-tengah
Dua-dua tunjuk ke arah bawah. Okey, bila dua-dua tunjuk arah bawah, menunjukkan apa? Menunjukkan tengah-tengah ni ada stronger magnetic field. Ada medan magnet yang kuat. Alright. So bila medan magnet kuat dekat belah tengah-tengah, apa jadi kepada strip tu? Sebab dia punya magnetic field dekat tengah-tengah kuat. So bila dekat tengah-tengah kuat, copper ni akan tertolak ke kiri dengan ke kanan sebab dekat tengah-tengah ni kuat. Okey, dapat ke? Right, kita belum last kali kita nak tulis dalam ayat lah. Okay, kita belum tulis dalam ayat lagi. So konsep dia current flow. So apa jadi kepada tin copper RS dengan tin copper PQ? So tin copper RS dengan tin copper PQ akan magnetize. Okay, tapi current flow in opposite direction. Okay. So cikgu tulis kat sini. First, current flow through PQ, through PQ, astaghfirullahaladzim, through PQ and RS. Okay. So magnetic field will produce, okay, however the current flow in different direction on both PQ and RS. Okay, so this will produce stronger magnetic field between them, okay, between PQ and RS. Okay, PQ and RS will repel each other. Okay, so arus mengalir melalui PQ dan RS. Okay. Medan magnet terhasil bagaimanapun arus mengalir pada arah yang berbeza di PQ dan RS. Okay, ini menghasilkan medan magnet yang kuat di antara PQ dan RS. Okay, so PQ dan RS akan bergerak menjauhi satu sama lain. Okay. Alright. Wih, ada keluar dah. Okay, biru clockwise aruhan. Arman careful aruhan ini bukan aruhan. Sebab dia
Sebab apa Cik kata bukan aruhan? Sebab kalau kita tengok dekat sini, aruhan kena ada apa? Kenapa Cik kata bukan aruhan? Kalau aruhan kena ada apa? Aruhan kena ada magnet, wayar, lepas tu tak ada bateri. Tak ada bateri. Kalau aruhan, okay, kejap cikgu cuba kita recap balik beza dia. Kalau aruhan ni, yang belah sini ni aruhan. Aruhan mesti ada magnet, ada wayar dengan galvanometer. Tu baru aruhan. Okay, aruhan kena ada tiga-tiga tu. Kalau macam tadi ada bateri, bateri tak boleh jadi aruhan. So bateri, kalau bateri dengan wayar sahaja, yang ini, elektromagnet. Okay, bateri dengan wayar saja elektromagnet. Tapi kalau bateri, wayar dengan ada magnet, yang tu topik nombor 2. So soalan kita tadi langsung tak ada gambar magnet. Okay, so dia bukan topik 3.2, dia bukan topik 3.3. Dia topik 3.1. Nampak tak? Kena bezakan topik dulu, baru kita boleh clear dia punya ni. Okay. So, last one for today. Oh, dah ada yang keluar dah. Malam ni kenapa bosan kot Korang rasa topik ni bosan ke? Ke dah banyak dah tahu? Okay, yang ni last one. Korang tengok dulu yang ini. Korang nampak ada bateri. Ada bateri ke? Tak ada bateri. Diorang tak sabar nak siapa. Okay. So korang nampak ada magnet. Magnet dia dah memang semi circular. Tengok magnet dia. Magnet dia dah semi circular. Dah tak ada masalah dah magnet dia tu. Tapi kat sini korang ada slip ring, gelang gelincir. Lepas tu korang ada alternating current. Okay, ni alternating current. Okay, persoalan dia selalunya kalau topik macam ni dia suruh yang ni explain macam mana motor rotate. Okay, nombor 1. Yang kedua, kita kena modify supaya dia menjadi daripada AC power supply, dia nak jadikan DC motor. Okay, daripada AC power supply nak jadikan DC motor. Macam mana? So, yang ini pertama dia kalau korang nak cerita, korang cerita dulu dari segi current flow. So, bila ada current flow, apa jadi kepada anchor ni? Okay, so current flow, katalah kat sini Cikgu buat warna merah. Okay, ni last one. Current flow kat sini. Okay. Current flow kat sini. Korang perhatikan betul-betul dia punya current tau. Bila current flow kat sini, dia akan pergi yang ini. Dan dia pergi gelang gelincir yang belakang sekali. Cikgu buat warna merah kat gelang gelincir yang belakang. So current dia akan pergi lalu je. Okay, tengok betul-betul kat part ni korang tengok betul-betul. Cikgu lalu je. Dia tak sentuh pun gelang gelincir yang depan. So dia lalu. So dia masuk ikut belah sini sebagai contoh. Dan cikgu pakai warna hijau pula. Dia turun ikut belah kiri. Maknanya dia turun ikut belah yang utara. Okay, dia keluar ke sini ikut belah utara. Dia masuk ke dalam ikut belah selatan. Alright. So bila dia lalu yang hijau, dia akan terus lalu pergi ring yang pertama. So ring pertama ni cikgu buat hijau. Dia akan patah balik sini. Okay. Jadi yang ini topik 3.2. Sebab apa? Dekat bawah tu ada power supply. Okay, ada power supply. So kalau cikgu nak lukis ringkasan dia, north, south, okay, warna merah masuk. Warna hijau keluar. Apa yang korang kena ingat? Warna merah masuk, yang warna hijau keluar. So bila warna merah masuk tanda X. Keluar tanda dot. Okay, next apa nak kena buat seterusnya? Yang dot tu, sorry, yang belah sini S. Thank you Rukaya, belah sini soft. Okay, so yang dot tu nak buat apa? Yang dot tu korang akan lukis anti-clockwise. Yang X ni kita lukis apa? Clockwise. Okay, lepas tu magnet pula mesti utara ke selatan.
Mesti utara ke selatan. Okay. Jadi kalau ikut lukisan cikgu, tengok belah bulat tu ke arah mana wayar tu tertolak. Ni cikgu ajar last class. So ke arah mana wayar tu tertolak. Kita tengok anak panah, kalau anak panah dia berlainan, dia akan tertolak ke arah anak panah berlainan. Okay, kalau belah sini, belah X tu, belah bawah anak panah berlainan, dia tolak ke bawah. So rotation dia, kalau ikut gambar yang cikgu buat ni rotation dia adalah clockwise. Okay, lebih kurang macam tu lah. Sekarang ni, dia minta kita terangkan macam mana boleh dia berputar. Okay. So, bila dia suruh explain, antara cara dia, kena faham macam tau. Bila soalan explain, tak semestinya kena guna ayat. Right, cikgu ulang balik. Soalan explain, tak semestinya kena menggunakan ayat. Kalau korang tak boleh guna ayat, korang boleh guna lukisan. So, kalau korang lukis macam yang cikgu buat tadi, ini dah boleh dapat markah. Okay, korang lukis ni dah boleh dapat markah. Maksudnya kat sini, korang lukis macam yang cikgu lukis tadi. North, South, dot naik atas, X turun bawah. Okay, lepas tu lukis magnetic field dia. North ke South, North ke South. Tu lukis macam ni. Ini dah ada markah. Alright. Tu dah ada markah. Okay, yang tu dah ada markah. So dia suruh explain how the motor. Korang boleh cerita start when current flow. Mana satu N, mana satu S. Okay, sorry, cikgu salah ni. N, S belah sini, belah kanan. Okay, N, S. So when current flow, apa jadi? When current flow, it produce magnetic field. Apabila arus mengalir, dia menghasilkan medan magnet. Di mana? Kepada coil tadi. Okay, lepas tu medan magnet paduan terbentuk, daya terhasil. Okay, magnetic field, resultant magnetic field produce, force produce. Itu 3 markah dah. Okay, campur lukisan 4. So last one, dia tanya kat sini, macam mana nak tukar jadi DC motor? So nak tukar DC motor, ada 6 markah. Yang korang kena tukar adalah, tukar kepada ini je. Okay, ni cikgu tunjukkan. Korang perlu tukar gambar tadi, tukar kepada gambar ini. Untuk jadi DC motor. Okay, apa yang korang perlu tukar? Pertama, alternating current tukar dengan direct current. Cikgu bulat warna hijau. Korang tukarkan dengan bateri. Kenapa? Untuk mendapat bekalan arus terus. Okay, dapat bekalan arus terus. Tadi arus ulang alik. So kita kena tukar dengan bekalan arus terus. Okay, kedua, korang kena letak apa? Korang kena letak daripada slip ring tadi, gantikan dengan commutator. Okay, commutator ganti slip ring. Okay, commutator ganti slip ring. Tujuan dia untuk membenarkan arus mengalir satu arah. Okay, untuk membenarkan arus mengalir satu arah. Itu nombor 1. Okay, so korang tukar alternating current jadi direct current. Tapi kalau korang nak tukar, tak nak tukar sumber kuasa, satu cara lagi korang kena belajar elektronik lah. Which is sumber arus ulang alik tadi, kita sambung kepada diode dulu. Sambung diode, baru sambung commutator. Baru sambung commutator. Tapi kena sambung alternating current tadi, kena sambung diode. So korang boleh kata sambung kepada diode. Okay. Ataupun yang ini wajib lah, commutator ni wajib. Commutator membenarkan arus mengalir satu arah. Allow current flow in one direction. Okay, lepas tu nak bagi dia pusing lagi laju. Apa lagi cara nak bagi pusing lagi laju? Korang boleh tambah lilitan. Korang boleh tambah. Nak bagi pusing lagi laju, korang boleh tambah yang ni. Increase current. Increase number of turn. Okay, ataupun korang boleh cadangkan yang ketiga, use stronger magnet. Itulah 6 markah dia. Okay, dekat situ 6 markah dia. Alright. Okay, so dah makin berkurang ni. Dah ramai dah. Siapa pergi makan.
Alright. Right, yang bawah ni bahagian C takkan keluar 3.1, 3.2, 3.3 tak boleh keluar dekat bahagian C. Sebab bahagian C selalunya kalau keluar pun adalah bahagian transformer sebab dia ini soalan kira-kira. Okay, soalan kira-kira. Soalan kira-kira topik 3.1, 3.2, 3.3 tak ada kira-kira. So tak boleh nak keluar dekat C. Okay. Cikgu, alasan guna diode pun to allow current flow in one direction juga. Betul. Alasan guna diode pun sama. Macam korang belajar diode lah. To allow current flow in one direction. Diode membenarkan arus mengalir satu arah. So itulah dia perbincangan kita malam ni. Daripada 45 tinggal 38. Cikgu. Yep. Yang kat whiteboard belakang tu boleh tick cikgu. Boleh tick. Tak boleh tick. Whiteboard belakang ni background je. Tak boleh tick. Boleh tukar je. Cikgu. Yes. Yang hari tu pasal waves tak dapat ke? Yang pasal speed of waves in speed of sound wave in hot and cold. Oh, okay. Speed of wave hot and cold, yang tu cikgu dah tanya. Untuk refraction of sound wave, dia ada dua punca. Satu density, kedua temperature. So yang hari tu yang kita jawab hari tu adalah yang based on temperature. So kalau based on temperature, bila bawah sejuk, atas panas, kan waktu malam kan? Waktu malam, bawah lagi sejuk, atas lagi panas. So dia akan bend away. So soalannya hari tu dia based on temperature, bukan based on density. Sebab siang malam based on temperature. So maknanya refraction of sound ada dua lah. Satu berdasarkan ketumpatan, satu berdasarkan suhu. So yang siang malam tu berdasarkan suhu, bukan berdasarkan ketumpatan. So yang pasal temperature tu dia tak ada kaitan dengan density? Tak ada. Density ni kalau bunyi daripada udara pergi air, yang tu baru density. Tapi kalau udara dengan udara, dia tak ada density, dia tak compare density. Kalau udara dengan udara, maksudnya dia compare suhu. Oh, okay. Macam itu kan udara kan, dua-dua udara. Cuma bezanya belah bawah panas, belah atas sejuk. Dua-dua udara. Tapi kita tak compare density. Waktu tu kita compare dia punya suhu. So because of difference in temperature tu dia akan bend? Ya, betul. Because of different temperature dia bend. So dia akan bend kepada, dari sejuk dia akan bend ke panas. Bend away. Maknanya dari sejuk, bila panas dia bend away. Okay, thank you cikgu. Okay, welcome. Okay, lagi ada soalan lain? Saya nak tanya, kebocoran flux magnet tu macam mana? Kebocoran flux magnet. Okay. Kebocoran flux magnet tu, itu transformer kan? Okay, cikgu terang sikit. Dia macam ni. Kalau kita ada transformer, cikgu buka terus kat nota lah, senang. Okay, korang kalau dekat nota yang korang download tu, korang boleh pergi dekat bahagian transformer. Kita tengok kebocoran flux magnet. Okay. Cikgu cerita sikit kebocoran flux magnet. Sikit je. Okay, siapa yang nak sikit kat sini. Kebocoran flux magnet. Right, kalau transformer, pertama sekali yang kena tahu, aruhan tu berlaku dekat secondary coil. Okay, prinsip aruhan tu, electromagnetic induction, prinsip aruhan elektromagnet berlaku dekat secondary, bukan dekat primary. So dekat primary ni adalah elektromagnet. Maksudnya, bila alternating current, arus mengalir dua arah. So arus mengalir ikut atas, cikgu buat warna merah ni mengalir ikut atas macam ni, contohnya. Okay, so ni kalau korang pakai right hand grip, dia jadi macam ni. Right hand grip korang akan jadi macam ni. Ni ibu jari, ni jari yang lain. Jadi, bila arus mengalir ikut atas, bahagian atas soft iron core menjadi utara, bahagian bawah jadi selatan. So, samalah belah sini, utara, sini adalah selatan. So, macam mana medan magnet kalau utara ke selatan? So, dia mesti utara keluar, selatan masuk. Okay, utara keluar, selatan masuk. Ini dia punya medan magnet lah. Okay, mana kebocoran flux dia? Kebocoran flux ni sebab ni ruang kat tengah ni, flux magnet yang cikgu lukis tadi tu, dia tak dipindahkan terus ke secondary coil. Dia akan pergi ke tengah-tengah ni, yang pergi ke tengah-tengah ni dikira bocor.
So cara nak atasi bocor dia, kita kena rapatkan gegelung primer, primary coil dengan secondary coil. Ataupun selalunya dia tulis juga dalam buku rujukan, primary coil digulung di atas secondary coil. Itu yang ditulis dalam buku teks lah, dalam buku rujukan. So bila korang rapat, tak adalah kebocoran flux ni. Okay, tak adalah kebocoran ni. Thank you. Okay, satu lagi yang eddy current. Ada juga selalu tanya eddy current. Apa itu arus pusar? Arus pusar tu, bila current lalu dekat yang cikgu buat warna merah tadi kan, yang lalu atas ni, current tu dia akan lalu juga soft iron core. Sebab soft iron core tu pun adalah conductor. So cikgu buat titik-titik dekat soft iron core ni adalah current. So bila dia keluar daripada soft iron core, ni yang dia kata eddy current. Okay, kita tak nak dia bocor daripada situ. Jadi apa kita buat? Kita laminate. Kita orang kata apa, salut benda ni. Salut soft iron core tu supaya current dia boleh duduk dekat dalam sahaja, tak keluar. So tak adalah eddy current. So to improve eddy current, kita gunakan laminated soft iron core. Teras besi lembut mesti berlamina, disalut. Okay. Okay, cikgu hysteresis. Apa tu? Hysteresis. Apa tu? Macam histeria je. Hysteresis kat mana Aisyah? Cikgu tak pernah dengar. First time dengar. Hysteresis. Hysteresis tu apa? Dekat eddy current cikgu. Hysteresis dekat eddy current nanti cikgu check balik. Yang cikgu tahu selalunya kita fokus dekat kenapa tenaga hilang. Tenaga hilang sebab arus pusar, eddy current. So how to improve. So dekat table nota yang korang boleh download tu ada punca dengan cara atasi. So jangan mix. Dia ada 4 punca tenaga hilang, ada 4 punca cara atasi. Jangan mix. Okay, jangan mix. Tapi sebab tahun lepas dah keluar transformer, cikgu tak rasa dia keluar lagi lah. Okay, Ezra soalan? Cikgu. Yes. Yang transformer untuk magnetic flux tu, yang leakage magnetic flux tu. Saya pernah nampak soalan je macam transformer. Lepas tu kat tengah tu ada satu lagi macam tempat untuk coil tapi dia tak letak coil. Itu maksudnya magnetic flux leakage lah tu. Oh. Lepas tu? Jadi kena rapatkan. Sekejap. Dia macam dia kat tengah tu ada satu lagi coil. Dia bukan gabung. Ada lagi coil. Okay. Kat tengah tu ada lagi coil. Sekejap. Macam nak cakap? Transformer ada 2 tempat yang di coil kan? Betul. Dalam transformer ni dia macam ada 3 tempat. Yang tengah tu dia tak letak apa-apa. Lepas tu belah kiri dan kanan letak coil. Belah kiri kanan letak coil. Nanti Ezra message cikgu, lukiskan sikit je, tak dapat bayang. Okay. Alright. So, okay, tu je untuk malam ini. Okay, settle lah untuk elektromagnet. Kita tak cover transformer macam cikgu cakap tadi. Transformer kita tak cover sebab dia dah keluar tahun lepas. Tapi cikgu akan cuba jugalah bagi video transformer kat korang nanti supaya korang boleh study jugalah. Cuma dia dah keluar tahun lepas. Okay, bukan tahun lepas, dia dah keluar 2 tahun lepas. Video mana satu? Part 1 part 2? Part 1, part 2. Apa? Oh, transformer. Video transformer mana satu ni? Decepticon. Okay. Alright. Okay, tu je untuk malam ni. Kesian korang dah ada yang ni dah sampai pukul 11 lah. So sorry cikgu ambil masa korang. Jumpa lagi. Cikgu kat mana saya boleh dapatkan recording kelas? Recording kelas. Cikgu bagi dia punya nanti cikgu akan message korang dia punya ni lah. Dia punya apa tu? Playlist. Nanti korang boleh tengok kat situ. Okay, so thank you semua. Jumpa lagi korang hari Selasa. Esok tak ada, hari Ahad tak ada, Isnin tak ada. Kita ada 2 hari rehat. Hari Selasa kita jumpa balik dengan topik elektronik. Right? Cikgu, saya dah message cikgu yang transformer tu. Dah message cikgu. Alamak, cikgu nampak phone. See you. Okay, siapa yang nak ni? Bye-bye semua. Assalamualaikum. Selamat malam cikgu. Soalan ni Ezra. Tengah-tengah dia buat gitu. Dia buat macam tu. So tengah-tengah tu nak isi apa? Okay. Itu soalan dia. Tak tahu dia biar kosong.
Dia biar kosong Okay. tu. Ha. Okey. Dia lukis macam ni. Okey, jap. Soalan Ezra gini. Lepas tu dia ada gini. Sekejap. Dia biar macam ni. Lepas tu dia macam ni satu lagi. Lepas tu dia lilit sini je. Step up ke step down ni? Kau lukis sama banyak Ezra. Cikgu tak takut. Lupa lah. Kasih step lah cikgu. Step up Step up. Ah. Okay, step up lah. Alright. Step je. Step up lah sikit kepada banyak. Step up lah. Okay. Lepas tu? Dia tanya? Karin kat tengah ni Tadi dia macam saya pernah jumpa benda macam ni. Tapi saya tak pasti apa macam function benda tengah tu. Ini yang the best ke? Cikgu tak rasa ni the best. Decoration kot. Dia selalu yang orang buat macam ni tau. Primary dengan secondary tu, wounded closer tu, dia buat macam ni. Dia macam dalam satu ni. Sekejap. Okay. Primary, kata ni alternating current. Primary mesti alternating current. So dia lilit sini. Okay, contoh. Okay, ni yang primary. Lepas tu secondary dia lilit belah bawah ni. Ni baru secondary dia. Oh, semacam tu lah. Ha. Saya rasa yang saya nampak benda ni buat dia macam yang betul. Comparison right? Soalan comparison right? Comparison Saya nampak. Yang ni yang betul. Sebab yang ni dia wounded closer. Maksudnya ataupun kadang-kadang dia buat primary on top of secondary. Yang ni yang the best lah. Sebab apa? Yang ni tak ada leakage. Yang ni takkan ada flood leakage. So kalau kata magnet atas ni utara, bawah ni selatan, so dia akan terus pindah ke secondary macam tu lah. Dia tak ada leakage. Pindah terus semua pergi ke secondary. Ini the best. So yang belah kanan ni the best lah. Yang ni the best belah lah. kiri tu yang tengah tu tak ada function lah. Tengah tak ada function lah. Oh, okay. Okay, terima kasih cikgu. Sama-sama Ezra. Okay. Alright. Okay semua. Saya Bye. Jumpa korang hari Selasa. Baik. Terima kasih cikgu. baik ya. Sama-sama Lisa. Sama-sama. Cikgu gerak lu. Gerak lu.